Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ni kita sambung lagi kuliah santai kita. Okey, bagi setiap daripada kita ni dipertanggungjawabkan dengan pelbagai perkara lah. Setiap daripada kita mesti ada tanggungjawab kita. Dan setiap daripada apa yang kita tanggung, insyaAllah memang kita akan jawab di akhirat nanti. Tak kira lah tanggungjawab dari sudut yang mana. Sama ada tanggungjawab dari sudut seorang anak kepada ibu bapa dia, dan juga seorang ibu bapa kepada anak dia, seorang pekerja kepada bos dia, dan juga tanggungjawab bos kepada pekerja. Jadi tanggungjawab ni kita kena ada saling. Maksudnya dia tidak akan jadi dengan hanya sebelah pihak. Dan percayalah, jika setiap daripada kita ni melaksanakan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin, insya-Allah dunia ni menjadi satu dunia yang sangat-sangat harmoni, dan juga dunia yang sangat-sangat telus dan juga penuh dengan kejujuran. Dan jika setiap orang melaksanakan tanggungjawab ni, nescaya di dunia ni tidak adalah benda-benda yang seperti pecah amanah, korupsi, anak derhaka pada ibu bapa mendera anak-anak, perpecahan ahli keluarga, perbalahan adik-beradik, sihir menyihir. Dan boleh dikatakan semua benda-benda yang negatif ni akan sirna daripada muka bumi. Semua benda-benda hak tidak molek, benda-benda hak kita kata mazmumah, benda hak buruk, benda hak keji atas muka bumi ni, dia akan hilang hanya dengan kita melaksanakan satu perkataan ni yang dinamakan tanggungjawab. Cuba bayangkan jika seorang pelajar betul-betul melaksanakan tugas dia sebagai pelajar, yang mana dia akan belajar dengan sehabis baik, tuntut ilmu dengan betul-betul fokus kerana dia tahu tanggungjawab dia sebagai pelajar mesti belajar. Dan jika guru melaksanakan tanggungjawab dia sebagai guru, betul-betul mendidik anak bangsa dia, tak kira lah penat lelah, dia akan didik dia tu dari sudut pelajaran, akhlak, kecemerlangan dan sebagainya. Sebab itu tanggungjawab dia. Bagi seorang pekerja, jika dia tahu tanggungjawab dia seorang pekerja, dia akan buat sehabis baik kerja yang dia lakukan tanpa ada sikap untuk ponteng ataupun tidak telus dalam pekerjaan dia. Tak kira lah sama ada bos dia tu tahu ataupun tak tahu, dia akan buat yang terbaik. Sebab itu tanggungjawab dia. Dan bagi seorang bos, jika dia tahu tanggungjawab dia seorang bos, dia akan jaga setiap hak pekerja dia ni dengan baik, yang mana tentu sekali sebuah syarikat tu akan meningkat lebih maju, lebih produktif disebabkan mempunyai bos dan juga pekerja yang bertanggungjawab. Dalam sebuah institusi kekeluargaan, jika suami tahu tanggungjawab dia sebagai suami, dia akan melakukan tanggungjawab dia sebagai suami, yakni dari segi nafkah, dari segi ilmu keluarga dia, dari segi emosi anak bini dia akan buat yang terbaik. Sebab itu tanggungjawab bagi seorang suami, begitu juga bagi seorang isteri, dia akan melakukan setiap daripada tanggungjawab dia yang sepatutnya dilakukan sebagai seorang isteri dengan komitmen yang tinggi. Sebab dia tahu apa yang dia tanggung, dia akan jawab nanti. InsyaAllah jika ada tanggungjawab ni, dunia kita akan jadi lebih baik. Tidak akan ada lagi kes kecurian, perompakan, penipuan, scammer. Jika setiap orang tahu tanggungjawab dia dan apa tugas yang sepatutnya dilakukan di dunia ini. Lebih-lebih lagi tanggungjawab kita dengan Allah SWT. Inilah tanggungjawab yang sebenar-benarnya, tanggungjawab utama yang menjadi tunjang kepada tanggungjawab-tanggungjawab yang lain. Seperti mana yang kita tahu, jika kita nak ada rasa tanggungjawab kita, setiap apa yang kita buat tu, jika kita nak buat dengan betul-betul sungguh-sungguh, komitmen tinggi dengan ikhlas, kita mesti kaitkan dengan tanggungjawab kita ini akan ditanya oleh Allah SWT di akhirat nanti. Jadi setiap apa yang kita buat tu, kita kena buat kerana tanggungjawab itu adalah tanggungjawab yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hamba. Itulah tanggungjawab kita sebagai hamba. Lebih-lebih lagi tanggungjawab kita di dunia ni sebagai hamba. Allah Ta'ala kata, "Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi inilah sebenar-benar tanggungjawab kita sebagai hamba. Yang mana hamba ni dari segi istilah dia, sesuatu yang tidak mempunyai apa-apa pada kita ni, bukan hak milik kita. Setiap apa kejayaan kita, ke tubuh badan kita, ke apa yang kita ada di sekeliling kita, kereta, anak bini apa semua, bukan milik kita. Itu adalah milik Allah. Dan tanggungjawab kita sebagai hamba untuk ada rasa terima kasih kepada Allah, di mana kita beribadat kerana Allah, terus menerus menuntut ilmu untuk mengenal Allah dan patuh pada perintah Allah, yakni amar ma'ruf nahyul munkar, buat kebaikan dan cegah kemungkaran. InsyaAllah jalankan tanggungjawab kita ni dengan sebaik-baiknya. Itulah menjadi asbab untuk kita masuk ke dalam syurga Allah nanti, insyaAllah. Jadi itu saja. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.